Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini Allah Subhanahu wa taala bagi keizinan kepada kita untuk kita hadir ke masjid, masuk awal dengan berharap Allah Subhanahu wa taala akan menulis kepada kita pahala-pahala yang besar. Dan semoga kedatangan kita pada hari Jumaat ini bukan sekadar suatu bentuk kewajipan, biarlah dia juga tanda ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tengah hari ini saya macam biasalah ganti ya. Bila ganti ini tak adalah topik-topik khas nak bincang dengan tuan-tuan. Tapi insyaAllah sekali lagi saya nak kongsi kitab Kaifa Amahlumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun How He Treated Them, bagaimana seni interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan beberapa segmen dalam masyarakat. Taib, antara bab dalam kitab ini ialah bagaimana muamalah ataupun interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama para sahabatnya yang kaya raya. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan kita beranggapan orang kaya ni sombong, orang kaya ni zalim. Ini sebahagian sikap dalam masyarakat. Sedangkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menguji manusia. Ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan Allah taala berikan kekayaan. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala uji kehidupannya dengan Allah taala bagi dia kemiskinan. Kedua-duanya ialah ujian daripada Allah. Ujian untuk orang kaya bagaimana dia mencari rezeki yang halal dan menyalurkan pendapatannya kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang miskin pula ujian kehidupan dia apa? Dia perlu bersabar dengan ujian yang Allah taala bagi. Bukan dia tak usaha, kadang-kadang dia usaha tapi ending dia belum cantik. Maka di situlah ujian hidup masing-masing. Dan disebut bahawasanya Nabi SAW sangat-sangat memuliakan para sahabatnya yang kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam soal ini nakkan orang-orang kaya daripada kalangan mukmin. Inilah orang kaya yang mempunyai akal fikiran yang baik. Sebagai contoh, ayat dalam surah An-Nisa, ayat yang kelima, Allah Ta'ala sebut wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ayat ini walaupun cerita tentang penjagaan harta anak yatim, tapi Allah Ta'ala mention tentang soal apa? Pengurusan harta ini perlu ada pada tangan orang yang ada capability untuk urus harta. Urus harta ni bukan sesuatu yang mudah. Kalau harta itu jatuh pada tangan yang tak selayaknya, maka harta itu akan diselewengkan. Harta itu akan tidak digunakan ke arah yang baik. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat nakkan agar orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ini nikmat kekayaan dan juga ujian kekayaan agar jadi orang yang cerdik. Kita gelarkan hari ini wealth management, bagaimana mereka mengurus harta dengan baik. Dan Nabi SAW, kita kenal Nabi menyantuni semua orang dalam masyarakat. Nabi menyantuni sahabat-sahabat yang miskin. Nabi menyantuni orang-orang kelainan upaya. Bahkan Nabi SAW juga menyantuni sahabat-sahabat baginda yang kaya raya. Sahabat Nabi bukan miskin semuanya. Ada di kalangan mereka yang mungkin kita boleh gelar sebagai bilioner pada zaman ini. Antara mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, Sa'ad bin Ar-Rabi', Abu Talhah dan pelbagai nama yang mungkin kita akan jumpalah kalau kita baca sirah dan sebagainya. Baik.
Nabi SAW menghargai khidmat dan juga sumbangan yang diberikan oleh orang-orang kaya daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita ni kadang-kadang kita tak nampak sumbangan mereka. So bila tak nampak, kita kata mereka tak bagi. Sebab tu benda yang tak nampak, jangan kita kata tak ada dulu. Sebab kadang-kadang kita tengok, dia ni kaya, datang masjid pakai Bentley contoh kan. Dia bagi ke kat masjid? Hampa tahu ke? Kadang-kadang mungkin dia bagi lebih banyak daripada apa yang dia gunakan. Sebab itu kita, terutamanya orang yang tidak tahu, lebih baik kita diam. Dan andai kita tahu khidmat yang diberikan oleh orang-orang kaya ini, kita hargai sebagaimana Nabi SAW menghargai sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Baik. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata dia, ada satu peristiwa pertelingkahan kecil di antara Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, saya nak sebut sini apa? Sahabat pun mereka manusia. Kadang-kadang terasa kawan gurau, tapi gurau kasar. Contoh, kan, istilah budak-budak sekarang bahan. Kadang-kadang mungkin percakapan kita tulus, ikhlas, tapi orang fahami dengan nada yang berbeza. Apatah lagi kita hari ini duduk di zaman yang mana bukan lidah yang bersuara, aksara yang bersuara. Guna bahasa canggih sikit lah. Aksara yang bersuara, huruf-huruf yang memberikan komunikasi. Maka kadang-kadang berlaku miscommunication di antara kita. Maka berlaku benda yang sama di antara Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab. Umar, kita fahamlah Umar ni macam mana. Dia jenis, kata orang Kelantan, debek tak. Saya bukan orang Kelantan ya. Orang Kelantan kata debek. So kalau usik sikit tu dia mudah tercuit sikit lah. Maka dalam keadaan ini, Abu Bakar radhiyallahu taala waktu tu dia rasa dia yang bersalah. Sebab Bakar ni dia punya sifat dia lemah lembut sikit. Dia macam saya lah orang Perak kan. Orang Perak je lembut je kan. Nak marah pun bunyi lembut juga. Kan yang kata kapio mika kan. Tapi kalau orang utara dia bunyi lain sikit kapiak. Maka dalam keadaan ini Abu Bakar pun dia pun pergi jumpa Umar nak minta maaf kat Umar sebab dia buat sesuatu yang menyebabkan Umar Al-Khattab terasa dan juga marah. Dalam keadaan ini sampai ke peringkat Abu Bakar pergi rumah Umar tak layan Umar, tutup pintu. Marah sungguh ni. Terasa sungguh. Sebab kita ni kalau orang lain buat kat kita, kita tak terasa sebenarnya. Tapi kalau best friend buat, yang tu yang terasa sungguh tu. Inilah kehidupan yang kadang-kadang kita lupa. Best friend sekalipun kita tetap sama-sama manusia. Apa kata Piramli, sedangkan lidah lagi tergigit. Tu sambunglah lagu belakang tu. Maka dalam keadaan ini Abu Bakar bila dia rasa dia dah tak mampu nak pujuk Umar Al-Khattab, dia pun jumpa Nabi SAW. Maka kata Abu Darda waktu diriwayatkan riwayat ini, kata kuntu jalisan 'inda Nabi SAW. Kata Abu Darda waktu tu aku tengah duduk dekat Nabi SAW. Abu Bakar pun datang bertemu dengan Nabi SAW. Maka Abu Bakar pun datang terus duduk kat Nabi. Lutut bertemu dengan lutut. Dan pada wajah Abu Bakar tu ada show something yang tak kita rasa wajah dia yang sugul dan sebagainya. Maka dalam keadaan ini Abu Bakar pun kata aku ni ada something lah dengan Umar, sampai ke peringkat Umar terasa dengan aku. Dan Abu Bakar kata aku menyesal dan aku cuba minta maaf kepada dia, tetapi Umar tak nak maafkan aku. Maka dalam keadaan ini Nabi SAW sebut, yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin, yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin, yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin. 3 kali Nabi SAW sebut perkataan ini. Maka dalam keadaan ini, bila mana cerita ni sampai kepada Umar, sebab seolah-olah Nabi yang bagi garanti kesalahan Abu Bakar ini diampunkan oleh Allah. Sekali lagi macam lagu Piramli kan, sedangkan Nabi ampunkan umat, kita pula tiba-tiba tak maafkan orang. Tapi kita ni pandai pula cakap, Ustaz, it's easy to forgive but not easy to forget. Payah tu.
Once broken, considered tak boleh repair dah. Maka itulah ujian pula untuk kita. Maka dalam keadaan ini, Umar bila dengar bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bagi pengampunan daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar pun rasa menyesal. Nabi pun boleh bagi confirmation untuk dihapuskan dosa, pengampunan, macam mana pula aku? Maka dalam keadaan ini, Umar pun pergilah rumah Abu Bakar As-Siddiq, dia bagi salam. Maka dia kata dalam keadaan ini, Umar Al-Khattab minta maaf kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dalam keadaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dia datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu azlam, wallahi ana kuntu azlam. Dia kata, ya wahai Rasulullah, aku memanglah orang yang zalim, aku orang yang zalim. Maka dalam keadaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabta wa qala Abu Bakrin sadaqa wa wasani binafsihi wa malihi fahal antum tariku li sahibi, fahal antum tariku li sahibi. Nabi sebut apa benda? Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala utuskan aku dan kamu semua kata aku menipu, melainkan Abu Bakar As-Siddiq seorang saja. Kamu semua menyakiti aku. Dalam keadaan ini Abu Bakar pula lindungi aku dengan harta dan juga nyawa dia. Maka kamu layakkah nak tinggalkan ataupun apa-apakan sahabat aku ini? Tuan-tuan, tengok bagaimana Nabi SAW meraihkan pengorbanan harta yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu ada satu riwayat daripada Abu Hurairah, kata Nabi SAW, aku dimanfaatkan hampir setiap harta Abu Bakar As-Siddiq ini untuk jalan Allah. Sebab tu kalau kita tahu mana-mana ada orang yang berada, yang infakkan hartanya ke jalan Allah, kita sepatutnya ada satu sikap yang namanya ghibtah. Ghibtah ni je beza dengan hasad. Kedua-duanya kalau kita boleh kata maknanya jealous. Tapi ghibtah ini ialah kita jealous kenapa dia boleh buat kebaikan sampai ke peringkat itu, dan aku pun nak buat kebaikan yang sama. We are hoping that kita boleh capai macam mana dia capai. Itu ghibtah. Kita rasa dengki, kalau boleh guna istilah dengki, kita dengki dengan kemampuan dia untuk buat baik, maka nama dia ghibtah. Tengok ada orang, walaupun mungkin dalam poket dia ada RM10, sanggup bagi 10 untuk orang lain, tapi dia mungkin tak dapat apa-apa tengah hari itu. Ada orang mungkin ada 1,000 dalam poket, bagi 100. Dia tak sama dengan orang yang ada dalam poket dia RM10, bagi RM10. Yang itu yang kita kata ghibtah. Maknanya dia berikan ke semua harta dia. Yang Islam larang ialah apa? Yang Islam larang bila mana kita ini ada sifat hasad. Hasad ni bila mana kita tengok suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada seseorang, kita nak nikmat itu ditarik daripada dia. Sebab tu sedang jemaah sekalian, Nabi SAW acknowledge bagaimana sumbangan orang kaya terhadap perkembangan Islam. Benar, kita akui money is not everything, tapi dalam dunia ni a lot of things yang memerlukan money. We have to admit it. Betul, tak semua benda dah kita akan dapat dengan harta, dengan kekayaan, tapi banyak benda yang kita boleh settlekan dengan kekayaan. Kita komplain tandas kita gitu gini. Kita komplain saja, tak ada bagi manfaat apa-apa. Tapi kalau kita bagi sumbangan 10k, 100k untuk repair tandas, we are solving the problem. Betul tak? Mungkinlah kita tak ada 10k, tapi kadang-kadang kita ni ada sikap suka cari salah, tapi kita tak ada problem solving. Itu masalah kita paling besar hari ni. Nampak tandas tu, apa istilah dia, stokok je masalah dia kan. Tonton pergi DIY je, bawa sendiri indah. Jadi masuk gambar viral masjid, kutipan 40,000, tan kepala paip satu pun tak settle lah. Bagilah. Sebab itu Islam juga dibina dengan kekuatan sahabat-sahabat yang kaya raya ini.
Dan dalam keadaan ini Nabi SAW bila mana bertemu dengan sahabat-sahabat yang kaya raya ini, Nabi mengajar kepada mereka tentang pengurusan kewangan. Kalau kita ada wealth planner hari ini, Nabi SAW lebih awal lagi ajar para sahabat wealth planning ni macam mana. Berlaku satu kisah, bila mana dalam suatu keadaan, kata Aisyah radhiyallahu taala, waktu peristiwa hijrah, Nabi SAW datang rumah Abu Bakar As-Siddiq waktu itu. Dalam keadaan ini, bila mana Nabi SAW datang, Abu Bakar tanya siapa, maka Abu Bakar kata anak-anak dia, tu Nabi SAW datang. Maka kata Abu Bakar, aku rasakan bahawasanya Nabi ini nak ajak pergi hijrah. Dalam keadaan ini, Nabi SAW, dalam keadaan ini, bila mana Abu Bakar sediakan segala-galanya, dan Nabi SAW tanya, adakah kamu tinggalkan apa-apa kepada ahli keluarga kamu? Dalam keadaan ini Abu Bakar kata ada, tapi hakikatnya tak ada. Nampak tak? Nabi mengajar dalam keadaan ini, walaupun kita memberikan sumbangan, kita nak berikan sedekah, jangan lupa akan tanggungjawab asal kita. Pernah berlaku bila mana ada seorang sahabat, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu tu dia sakit, dalam keadaan kesakitan tu dia rasakan kemungkinan kesakitan ini akan membawa kepada kematian. Dia fikir dalam keadaan ini amalan yang paling baik ialah dia nak sedekahkan semua harta dia. Kalau kita pun fikir macam tu logik dia kan, nak mati maka kita sedekah, itulah yang paling baik. Dia kata nak wasiatkan seluruh harta dia. Nabi kata banyak, jangan. Dia nak sedekah, Nabi kata kamu tinggalkan sebahagian. Dia nak sedekahkan 2/3, Nabi kata banyak lagi. Kalau macam tu dia kata aku nak sedekahkan, nak wasiatkan 1/3, Nabi kata boleh, tapi wathuluthu kathir, ke Nabi SAW, 1/3 itu juga banyak. Nabi kata apa? Kamu tinggalkan waris-waris kamu dalam keadaan mereka tidak meminta-minta, mereka tidak mengemis, lebih baik daripada kamu sedekahkan ke semua harta kamu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam keadaan ini Nabi mengajar kepada para sahabat keutamaan dalam berbelanja. Benar, sahabat-sahabat ini bukan orang miskin, mereka kaya, tetapi Nabi SAW mengajar bagaimana nak letakkan keutamaan dalam menyusun harta kita ni, apa yang perlu diutamakan. Dalam hal ini jelas Nabi ajar kepada kita kewajipan perlu diselesaikan dahulu. Tanggungjawab nafkah selesaikan dulu. Kalau ada lagi kita selesaikan, mungkin tanggungjawab nafkah kepada zuriat kita dah settle, tapi mungkin ada adik-beradik kita yang lain yang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa kita bantu orang jauh, jiran sebelah kita terlupa tengok. Kita mungkinlah duduk kat Taman Tun, abang kita mungkin dekat kampung, kakak kita mungkin dekat kampung, anak buah kita mungkin dekat kampung, yang kadang-kadang mereka juga memerlukan sumbangan, memerlukan duit daripada kita. Maka Nabi SAW mengajar dalam soal ini, pastikan kita berikan kepada mereka yang berhak terlebih dahulu sebelum kita belanjakan ataupun infakkan pada tempat-tempat yang kita rasakan dapat memberikan pahala, walaupun ianya amalan-amalan yang sunat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam soal-soal harta ini, tengok Nabi SAW tidak pernah mencela pun sahabat-sahabat yang kaya ini. Bahkan Nabi SAW mengajar kepada mereka bagaimana mereka nak dapatkan pahala yang lebih. Sebab tu kita lah masyarakat hari ini, saya tengok kadang-kadang ada kecenderungan kita memandang orang kaya ni dengan pandangan yang serong. Hak ni mesti kita. Tuan-tuan, satu yang kita kena pegang, kaya, miskin merupakan pemberian Allah. Itu yang pertama. Kedua, kaya dan juga miskin, macam saya sebut awal tadi, merupakan ujian daripada Allah. Ada orang dengan kekayaannya masuk syurga, ada orang dengan kekayaannya juga masuk neraka. Ada orang dengan kemiskinan dia masuk syurga, dan ada orang dengan kemiskinannya juga masuk neraka.
Hatta Nabi SAW pernah sebut, kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu bawa kepada kekufuran. Nak sebut kepada kita yang Islam ajar ialah wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apa kata Allah? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kamu rebut setiap apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu, iaitu apa saja kurniaan Allah kepada kamu, ianya sepatutnya jadi alat untuk kita capai kebaikan akhirat. Itu yang kita nak. Tuan-tuan ada kenderaan yang baik, gunakan kenderaan baik tu datang masjid. Apa masalah? Ya? Sama je lah. Betul lah dia kata, ustaz, jalan ni banyak pahala, tapi lah kau jalan sampai dah berpeluh-peluh, nak semayang pun tak selesa, orang sebelah pun bau semacam. Hak tu bukan pahala, tu bala nama dia. Sebab kadang-kadang kita melihat kebaikan dalam satu sudut. Ada rumah yang baik, silakan guna, beli untuk keselesaan, tidak menjadi masalah. Tuan-tuan, apa Allah Ta'ala sebut? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kita kena express it. Expressionnya macam mana? Saya bawa satu contoh yang kecil lah. Kita orang lelaki kan datang masjid hari ni, kita guna perfume mana? Saya tanya. Perfume yang kita beli paling mahal, satu botol 500 tu ke, ataupun ambil kat atas-atas tu yang ada orang bagi letak tu, yang sekali calit lepas tu 10 saat hilang bau? Saya tanya, tuan-tuan jawab sendiri. Kopiah kita pakai ni, kalau kita pakai kopiah lah, macam saya pakai kopiah, berapa harga? Agak-agak lagi mahal ke pada kasut sukan yang saya buat untuk jogging? Sedangkan nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Taala kata khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai perhiasan yang terbaik setiap kali kamu nak datang masjid. Pakaian solat kita macam mana? Adakah dia lagi mahal pada suit yang kita beli? Hari ni saya tak pakai suit lah kan. Ada lah kita, tapi segan je, ustaz-ustaz ni kena pakai macam ni baru nampak ustaz. Masalah kat Malaysia ni, aku pakai macam tu, hampa kata aku bukan ustaz lah. Kenapa pakai pakaian Morocco hari ni kan. Dia tak ada kaitan dengan bola. Memang saya ada koleksi jubah Morocco, jelabah ni memang saya ada banyak. Tapi tuan-tuan, nak tunjukkan apa? Allah Ta'ala hargai orang yang ada harta dan memanfaatkan hartanya pada jalan Allah. Yang Allah Ta'ala larang ialah apa? Kita mencari harta dengan cara yang batil. Itu saja. Allah Ta'ala tak pernah mencela pun kekayaan. Dan sampai kepada Allah Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa habuan kamu di atas dunia ini. Sebab itu tuan-tuan, dalam keadaan ini, bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita kurniaan, isu ni adalah bagaimana kita memanfaatkan kurniaan tersebut. Orang kaya yang beriman, orang kaya yang bersedekah, kadang-kadang mereka itu lebih baik kedudukan sebab mereka itu diberikan kelebihan yang tak ada pada orang lain. Kan ada masyhur hadis, zahaba ahlud duthur. Sebahagian sahabat-sahabat yang kaya raya ni pergi keluar masjid, datanglah sahabat-sahabat ahlus suffah, orang Perak kata geng-geng semejit, orang semekin, makan semekut, tidur semejit, ahlus suffah. Mereka ni miskin, macam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, miskin. Mereka kata, ya Rasulullah, orang kaya salat, kami yang miskin salat juga. Mereka puasa, kami juga puasa. Mereka pergi jihad, kami juga pergi jihad. Tapi kami berjihad dengan harta yang mereka infakkan. Kami gunakan peralatan-peralatan untuk jihad itu daripada sumbangan-sumbangan mereka. So seolah-olah nampak macam tak adil lah. Kami tak dapat nak buat amal banyak. Orang miskin ni ada sedekah, mereka bagi zakat, kami yang terima zakat. So apa peluang untuk kami dapatkan pahala lebih? Nabi SAW kata, kamu amalkanlah subhanallah 33 kali,
Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali. Ianya menyamai kekayaan. Sahabat-sahabat geng-geng Persatuan duduk kat masjid ni, yang geng-geng sikit, B40 lah kita kata dalam istilah hari ni kan, balik amal. Tapi ialah biasalah, dia rahsia umum, mana pernah orang tak tahu, semua orang tahu, bocor rahsia. Geng-geng kaya pun amal juga. Maka sahabat-sahabat ni pun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ni, orang kaya pun tahu juga, amal juga. Maka berkata Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada siapa-siapa yang Allah Taala nak. Maka kalau kita tak menjadi kaya, maka kita terima ianya mungkin suatu ujian daripada Allah. Kita usaha untuk jadi kaya, dan jangan tunggu kaya baru nak buat kebaikan. Ini masalahnya kalau aku kaya tapi tak buat apa-apa pun. Sebab tu saya teringat satu kata-kata, bersedekahlah sampai kita kaya. Bukan tunggu kaya baru nak bersedekah. Sebab tu orang-orang kampung dulu, mereka tak tunggu kaya pun nak bersedekah. Mereka hanya ada pokok-pokok pisang yang ditanam di belakang rumah. Bila mana pokok pisang itu berbuah dengan baik, mereka pun potong setandan. Sebab itulah sumber rezeki mereka. Tapi mereka ambil sesikat untuk diberikan kepada manusia lain yang datang masjid, supaya ramai dapat. Kita pula hari ni ambil sesikat tu masuk dalam motor kita sorang-sorang. Tu masalah besar dia. Hang bagi tak pernah komplain banyak. Pisang, bagilah anggur sekali-sekala. Tuan-tuan tengok orang dulu. Saya ingat di kampung saya dulu, biasanya kadang-kadang kalau buat kenduri, kita tak ada apa-apa. Sekarang ni tak apalah, sistem salam kaut kan. Orang kampung dulu nak pergi kenduri, bawa beras, sekampit, bawa gula, bawa kopi. Walaupun mereka tak ada apa-apa, tapi mereka tetap memberi. Kita hari ini cuba kita fikir, adakah kita telah pun memberi pada jalan Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu soal miskin, soal kaya bukan isunya. Itu merupakan ujian masing-masing. Tapi isu ni ialah bagaimana kita memanfaatkan setiap detik yang Allah Subhanahu wa taala bagi, memanfaatkan setiap kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ingat, hayat kita ni tak panjang. Allah Taala sebut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai sahaja expired date kita, takkan cepat walau sesaat dan takkan lewat walau sesaat. So apa yang kita ada pada hari ini, kita berikanlah pada jalan Allah. Jangan tunggu kita ada sesuatu, dah berikan apa yang memang sedia ada kepada kita. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala akan berikan sewajarnya pahala kepada kita. Dan ingatlah, Jumaat yang ada pada hari ini merupakan antara peluang untuk kita buat amal dan juga kebaikan. Manfaatkan waktu yang ada ni sebelum Allah Subhanahu wa taala jemput kita semua. Saya rasa saya berhenti sekat insya-Allah. Moga-moga ada kebaikan untuk semua, sebab dengar tazkirah ni tak wajib tuan-tuan. Tu khutbah tu hak wajib. Tidur waktu tazkirah okey lagi, jangan tidur waktu khutbah. Sebab kadang-kadang dia dengar khutbah tazkirah hak yang semangat, waktu khutbah tu faham belaka. Ini teguran kan. Dia sedar waktu assalamualaikum dengan barakallahu li wa lakum. Hak tu sedar sungguh. Sebab tu tazkirah tak wajib dengar, tak apa, tu khutbah tu orang yang wajib dengar. Kadang-kadang keluar Jumaat ni apa pun tak ada. Yang pertama teguran. Kedua, jangan main telefon waktu khutbah. Dulu Nabi sebut jangan bercakap. Memang Nabi kata jangan bercakap. It means don't communicate with others. We are communicating with others via WhatsApp and so on. So don't communicate with others. Keep your phone silent. Keep your phone in your pocket. Ni sibuk tengok notification. Tak payah, sekarang keluar tengok. Teruk lagi main game. Wal-iyazubillahi min dzalik. Ni teguran direct ni. Sebab banyak kali tengok dah geram, aku nak tegur tak boleh kan. So tegur direct waktu tazkirah ni. Kenapa tuan-tuan? Sebab inilah saja peluang untuk Allah Ta'ala bagi. Betul je, tazkirah ni dia tak macam khutbah tu dia ada format dia. Tapi nak tak nak itu kewajipan, tu ujian untuk kita, boleh tahan tak.
Jangan hampa pun tengok aku ni ustaz pun tidur ke tak. Tapi moga-moga Jumaat ini memberikan kebaikan kita untuk kita insya-Allah. Yang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan kafaratul badin dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. صدق الله العظيم.